صلى عليك الله يا عدناني. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Uraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Sampai itu. Uraian yang nomor 3 kata musannaf pada nak cerita, pada nak royak pula. Royak entah apa? Royak hukum adat pula. Hukum ada apa putih di sini? Hukum ada pak, ada hukum syarak, ada hukum adat, ada hukum akad, ada hukum aridi. Hukum syarak kita baca dah. Apa hukum syarak? Ingat klik, iaitu keputusan yang Allah letak di atas kita. Sama ada jadi wajib, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi sunnah. Itu dipanggil hukum syarak. Nombor 2 hukum aridi atau hukum arid. Apa dia? Keputusan janjian Tuhan dalam Quran yang Nabi janji dalam hadis. Tiap-tiap yang hidup akan mati, maka ada wajib mati, mustahil mati, harus mati. Allah janji bak kemat. Kemat wajib tak? Wajib. Wajib baru wajib aridi. Nombor 3 lah kita baca. Satu hukum lagi, iaitu satu keputusan yang kita hukum ikut adat kebiasaan. Untuk jadi. Tengok. Bermula makna hukum adat. Ialah keputusan kebiasaan. Jadi satu-satu benda kita tengok atas adat tu jadi. Tu dipanggil hukum adat. Artinya keputusan yang memutus akan dia oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi. Benda tu duk ulang jadi daripada dulu lagi. Duk jadi lebih pada 3 kali lah. Maka benda tu dipanggil wajib adat. Kenapa asas ke rumah lah tu? Seperti kita tengok benda tajam. Bukan tajam pisau saja, tajam parang, tajam caku, besi tajam, serumba tajam, jenis tajam ni. Daripada dulu ya kerja dia putus. Toreh masuk, toreh putus. Jadi dipanggil apa tu? Wajib putus, wajib masuk kalau tajam. Wajib apa? Wajib adat. Kenapa saya seru molek? Dengarlah. Anak kena kerti yang ini. Semua benda ni benda akidah lah. Benda akidah. Tak kerti hak ni kadang-kadang salah pasang. Benda adat dia boleh akal. Tak kena. Hukum akal macam link, wajib akal balah link, wajib adat macam link. Sebab tu kena mengaji juga tu. Hukum adat kena mengaji, hukum akal kena mengaji, hukum syarak kena mengaji. Hukum aridi kena mengaji. Ingat, seperti panah api. Bila lagi duk jadi berbelian kali dah. Basah api panah bakar, panah hangus, panah bakar, panah hangus. Berapa kali jadi? Berulang-ulang kali. Api kecil, api besar, api dapur bakar bukit. Jadi kita tengok kata-kata bila panah wajib hangus.
Wajib apa? Wajib pada adat. Dia bagi. Dapat gitu. Maka benda adat banyak. Tu selalu contoh dari dua tu lah. Betul boleh wi. Misal ni pun berlunguk lagi benda adat. Tengok. Apa dia tu? Sebab berulang-ulang jadi dan berulang-ulang berlaku. Bila hujan saja boleh 3 hari banjir. Duk tahun depan pun hujan 3 hari banjir. Duk tahun depan pun berlaku banjir. Wajib banjir. Wajib ada. Tanya akal lah. Kalau hujan 3 hari 4 hari harus banjir, harus dok. Akal belah boleh. Kalau tajam akal jawab apa? Akal jawab harus putus, harus dok. Akal harus mata. Kalau panas bakar ke tak bakar, akal jawab harus bakar, harus dok. Hukum akal balah lain, hukum adat balah lain. Ini kita kena kerti. Jangan pasang benda hak di adat masuk di akal. Lah ni. Benda tu mustahil pada adat. Dia bubuh di akal. Pisau tajam lunik. Dekat masuk komputer lunik. Tajam lunik ni tajam habis geng lah. Cocok masuk lalu lah. Orang kampung belah ulu pun kita ni kalau nerang sik baling ke Batu Kura ni sebut tajam lunik tu lah. Apa maksud tajam lunik? Tajam yang sangat-sangat tajam. Bila hiri putus. Bila hiri putus. Tiba-tiba hiri tak putus. Dia kata mustahil lah. Mustahil akal aku. Tak kenal lah. Sebab dia bubuh keputusan tadi itu keputusan adat. Dia boleh kata mustahil lah tak putus. Mustahil pada adat. Sebab tak biasa terjadi benda tajam lunik tak tahu. Tapi tanya akal jawab boleh jadi. Sebab Nabi Allah Ibrahim menyembelih Ismail pisau tajam lunik. Tapi tak masuk. Sebab apa Tuhan itu? Tuhan nak hajar kita, pisau tu pun makhluk, Nabi Ibrahim tu pun makhluk, tajam tu pun makhluk. Itu dah faham tu hukum akal. Maka akal jawab boleh kok ni, boleh kok ni. Kenapa? Di situ ada kudrat yang paling kuat, nama dia kudrat Allah. Di situlah kita hukum tu kata pada adat duk tengok jadi gitulah. Tapi nak berlawan pun boleh. Akal kita boleh terima ya boleh jadi. Api bakar. Tengok kita tengok bakar api bakar kek bakar kebun. Alah, daripada dulu lagi jenis panas ni bakarnya hangus, bakar hangus, bakar hangus. Tiba-tiba bakar kayu kering tak makan. Dia kata aku tak masuk akal lah. Bukan masuk akal. Aku mustahil pada adat. Pada akal boleh jadi. Kerana apa? Akidah tu. Kerana api tu dan panas tu pun kalau Allah tak izin tak masuk. Cuma pada adat. Ni banyak orang lain. Kalau pegang semata-mata pada panah itulah menyebab hangus. Itu bukan sunnah wal jamaah. Itu orang Qadariyah. Ni Nabi kata ni berpecah belah umat ke-73 ni. Semayang, puasa. Akidah dia pegang, buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Dia berpegang kudrat makhluk beri bekah. Kalau tajam putus, tidak dapat tidak. Ni orang Qadariyah dia panggil. Tak boleh pakai iman dia. Di luar dia Islam, akidah dia salah. Kerana makhluk beri bekas. Kita sunnah wal jamaah adat saja. Akal terima boleh melawani adat. Kenapa? Kalau Tuhan nak buat tu boleh. Baru faham mulai. Al-Musannif rahimahullah. Tidakkah mampu terkekeng. Tu akidah penting tuan-tuan mengaji tauhid wajib. Atau tengok baru ni 2-3 hari lepas ni buat convention di Langkawi. Tok guru pakai dengan baju jubah gini yang betina dengan pakai purdah. Menerima ijazah. Yang untuk laki pakai serban untuk berderet baju putih semua dalam dewan sewa hotel di Langkawi.
Ada video pula, Tok Guru pula terima ijazah daripada orang Tino. Salam boleh, pegang kepala, lomok punggung sikit. Serenok suruh lah. Aku geram semua sebab tak panggil aku sekali. Aduh. Kalau kita mengaji Islam dari segi hukum syarak salah lah. Tak payah tu sedia. Kalau ngaji lah tu siaplah ini ajaran sesat. Tak payah cek je. Sesat tak mana? Hukum syarak mengharamkan orang bukan mahram bersentuhan tangan. Tu dah sesat. Bakailah jubah sebenarnya. Tak payah tengok akidah lah. Sebab apa? Tok Guru ni salam belakang dengan Tino. Ya. Allah Akbar. Tu nak ayat kata apa? Tanda akhir zaman. Benda basic pun orang tak kerti lah. Boleh tu tuan-tuan, kalau Tok Guru duk salam dengan bini kita tu bukan dia tu. Tinggal buatlah. Jangan tengok akidah, tengok dari segi syarat lah. Segi pekah lah. Segi pekah haram mahram. Bersentuhan bukan mahram laki-laki dan perempuan. Maka kita jangan turut lah. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang ikut beribu tuan-tuan. Jangan duk kira akidah benda bahas iman. Tengok zahir kita tu dah salah lah. Tu cara kita pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tengok tu. Tapi nak buat macam mana? Undang-undang tak kuat. Kita boleh buat undang-undang lain kuat, undang-undang dadah gatung tikok. Undang-undang senjata api gatung. Undang-undang murtad bayar 2-3 ribu ya. Jadi gitu. Kalau buat undang-undang murtad, orang tak berani buat lebih kurang dengan agama Islam ni. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Tu tuan-tuan pun tengok sendiri lah. Lalu duk tubik sebutir. Kodok pelik lah. Tengok. Jadi kena sebab berulang-ulang jadi dan berlaku sekurang-kurang berlaku 2 kali. Nampak lagi? Sekurang berlaku. Seperti apabila makan banyak wajib kenyang. Sebut wajib tak? Sebab makan banyak ni tak kira lah makan nasi ke cokotia ke mi udang ke mi kuah ke keripak ke makan bensuk ke makan tak kira tu. Jadi makan banyak ya. Siapa makan budak muda ke orang tua ke orang betina ke kata wajib kenyang. Wajib apa? Wajib pada adat. Sebab tak tengok pada adat daripada orang zaman Nabi adat lagi. Sama ada manusia atau binatang. Jenis makan banyak wajib kenyang. Wajib apa? Wajib adat. Mustahil pada adat makan banyak tak kenyang. Tiba nasi 16 pinggan tak kenyang. Mustahil lah. Jangan boleh akal. Aku mustahil lah Pak Mak tu tak terima akal aku. Pak Mak tu balas nasi 16 pinggan tak kenyang. Akal jawab ya boleh jadi, boleh tidak. Akal jawab harus. Kerana apa? Bukan makanan tu yang mengenyangkan. Sebab ada orang makan banyak tak kenyang. Kalau Allah izin kenyang, kenyang. Ada orang tak makan langsung pun kenyang. Tu dia. Boleh tak? Boleh. Di situ nak pegang kata apa? Tiap-tiap satu perbuatan ada kudrah Allah Ta'ala. Kalau kita pegang semata makanan tu mengenyangkan, kita juga berpegang bahawa makanan boleh mengenyangkan. Apa lagi? Cuma kita sebut wajib kenyang kerana ada jadi. Tanya akal kita jawab. Hukum akal menghukum harus kenyang, harus lapar. Mudah ya akal. Kerana akal pegang di situ Tuhan boleh beri macam-macam. Mu tiba nasi sekawah tak kenyang boleh. Mu makan 2 mulut kenyang boleh. Tak makan langsung kenyang boleh. Kerana apa? Kenyang itu kesan tu adalah Allah saja. Nak ayat kata Allah saja boleh beri bekas. Sebab tu mengaji hukum adat ni pun terlibat dengan akidah. Orang tak kerti hukum adat ni kadang-kadang jadi fasik, kadang-kadang jadi kafir. Lalu depan esok kalau musannaf rahimahullah. Sebab tu kita kena mengaji ni. Sebab dia tangga mengenal Allah kena retihan dulu. Tak faham hak ni mengaji tauhid 20 ketiak 4 jadi apa. Kita reti asah, tangga asah. Ya. Seperti contoh dia ambil.
apabila makan banyak wajib kenyang. Siapa makan banyak kenyang tu imam, kalau tak ketuk guru ketuk lebih kan. Kalau makan banyak wajib kenyang. Betul tak? Wajib apa? Wajib pada anda. Sebab duk tengok berjuta-juta bilion orang dah. Pada anda. Kalau makan banyak tak kenyang, mustahil lah. Mustahil apa? Mustahil ada juga. Akan nak hukum kau mana? Akan jawab harus. Akan harus. Boleh jadi kenyang, boleh jadi tidak. Akan hukum kita. Tengok. Dan pasti kenyang kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu. Bukan sekali dua makan banyak kenyang, berpuluh kali. Di restoran kan, di kedai makan kan, makan kedai cetok kan, makan kedai kipas angin kan, hak ekor kan, makan banyak kenyang. Betul tak? Maka hukum tu apa? Wajib kenyang pada adat. Wajib apa tu? Wajib adat. Tak apalah. Faham apalah. Tu kiyah batu saja. Kiyahlah hak benar ni pun. Bila mutu bubuh minyak petrol, wajib hidup. Alat cukup dengan pelak, dengan komponen wire molek, switch molek. Buh petrol, start brum hidup. Mustahil tak hidup. Tengok komen duk buat apa. Kita dah beli pak pergi. Tiba-tiba kita pergi buh es juk. Tuang es juk masuk plastima. Mutu petrol. Fedrin. Dibuang minyak buh es juk. Jawapannya apa? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada adat hidup. Sebab tak biasa jadi. Hidup sebab buh es juk. Wajib tak hidup. Mustahil hidup. Lawan tu. Tanya akal tak? Akal jawab harus hidup. Harus tak hidup. Kerana bukan kerana jiring minyak tu yang menghidupkan kamu tu. Dan bukan kuat kekuatan yang dalam minyak tu menghidupkan, tapi kudrat Allah yang menghidupkan. Kalau Allah izin pakai minyak pun boleh jadi hidup, tak pakai minyak pun boleh jadi hidup, buh isjuk pun boleh jadi hidup, buh seluk pun boleh hidup. Tapi jangan terai lah, terai tu kedai. Faham tak? Ni dia kita kena ngerti akidah ni. Nak pegang kata hanya wahid Allah saja boleh hidup. Tapi Allah tak uji lah orang macam kita. Tu guru cerita kisah seorang tok guru di Kelantan. Anak murid dia disuruh hatta dia klik pondok. Budak tu buka-buka start hidup minyak habis tok guru. Dia kata mu cebok benar. Cebok benar bu. Budak betul dengan tok guru ni. Cebok bu benar dengan syarat jangan buka orang. Jangan buka dah hatta tok guru ni. Budak tu betul semua cebok masuk esjo start hidup hatta tu nek selama seminggu ish hati biasa nak kita tengok buka-buka kena oboh enjing. Di situ dalil kata apa? Kita beriman dengan karamah, irhas, mukjizat, sihir, semua benda-benda yang kita tahu ni benda ni adalah Allah beri semua benda ni. Karomah. Jadi semua tu ayat apa? Semua benda tadi pada adat saja. Kalau Allah nak beri boleh. Walau benda tu berlawanan dengan adat dia panggil mustahil adat. Tanya akal boleh jadi kalau Allah nak beri. Tapi Allah tak berilah orang apa kita leh. Meseribeh tereh ni. Orang supaya kita terai kan pakai tok mutu tu kena kena aboh ini jangan terai kita terai Allah boleh terai kita, cuma dia suruh kita pegang dalam hati. Benda tu tadi tu cerita tadi tu pegang dalam hati saja, bukan suruh kita klik teh aja nak tu mampu jenak bayar aboh ini beratus. Nampak lagi supaya tajam pisau lah. Tajam tu tak boleh memutuskan. Yang memutuskan adalah Allah Ta'ala begitu. Sebab tu Allah kisah Nabi Ibrahim pegang tekuk Nabi Ismail.
tekan tangan Nabi Ibrahim, batang besi pisau tu tajam yang Allah Ta'ala beri tu, kudrat Allah pas tu, tekan kuat tak masuk-masuk tuan-tuan. Kalau sabit kerana kuat tangan Nabi Ibrahim beri bekas, Allah pun boleh beri bekas. Jadi dua kudrat di situ. Jadi berbilang-bilang juga Allah hanya ada kuasa separuh. Kita kata kerana tajam tu putu, Allah pun putu, jadi Allah separuh juga. Cuma dia kata pada ada saja kita tekan pisau kita sembelih korban pun ni, tajam pisau kita kena asah lah. Sebab dunia ni dipanggil alam hikmat. Apa maksud alam hikmat? Alam sesuatu dibalik sesuatu. Nak masuk tajam kena asah pisau. Tapi kalau tak tajam Allah boleh masuk dah, boleh. Tajam tu pun tak boleh masuk kalau Allah tak izin. Maka di sini hanya 100% kudrat Allah. Cuma kita duk buat itu ada saja. Tapi jangan duk teh kan. Asal-asal pisau tajam tak ada mereka kata ada ya, klik kau orang. Tinggal jangan dah. Kita jangan teh tuan-tuan. Allah suruh pegang dalam hati kita, semua tadi makhluk belaka, aku yang beri bekas, baru kena, baru kita tak syirik tuan-tuan. Qala musannif rahimahullah alaih. Tengok. Dan yang berlaku adat, banyak tak berlaku adat, banyak benda lah. Atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu 4 perkara. Benda hak dok berulang dok jadi biasa selalulah. Dalam kehidupan kita tengoklah apa dia? 4 jenis kita. Pertamanya biasa berlaku ada dengan ada. Bila mari ada, maka adalah ada satu lagi. Apa dia? Seperti ada makan, dia akan ada kenyang. Jadi gitu, ada. Cuma dia panggil bila ada makan, kita pun ada kenyang. Kenyang. Besok tak kita dah saja-saja kenyang, tak besok jumpa dia, tu tak panggil ada. Dia panggil nak kenyang bila? Pergi makan kenyang. Itu dia panggil ada makan, ada kenyang. Ada kebiasaan macam tu. Tapi akal hukum kata hakikat sebenarnya di situ bukan sabit makan tu, tapi Allah yang beri kenyang. Cuma hukum ada, kena hukum gitu. Ada makan, ada kenyang. Yakni berlaku ada dengan ada. Satu. Nombor 2 duk jadi selari-selari dah. Biasa berlaku selari hukum adat ni. Ada dengan tak ada. Seperti ada panah dengan tidak mandi. Panah ni akan mari bila? Bila adatnya kita tak mandi, maka marilah panah. Betul tak? Adat tak? Adat. Tak mani ya panah, tak mani ya panah. Kenapa? Kerana tidak akan ada. Tidak dan ada. Itu dipanggil adat nombor 2. Apa lagi? Tapi kadang-kadang tak mani boleh pun. Boleh jadi sejuk juga. Boleh tak? Boleh. Tapi dia panggil mustahil pada adat. Selalu duk jadi bila tidak mana, bila ada panah. Sebab apa? Sebab kita tak mani. Jadi kita panggil adat lah. Adat saja. Tengok. Pada akal boleh kok no, boleh kok ni. Tak mani pun boleh jadi sejuk. Boleh jadi panah. Akal jawab itu saja. Kerana apa? Bukan sabit perbuatan mandi itu. Perbuatan mandi itu pun makhluk juga. Air itu pun sejuk, makhluk juga. Nak oyah tu ngejek ilmu tauhid dia panggil. Asal kata wahid. Apa maksud wahid? Sa. Siapa sa? Allah. Kau mana pusing? Allah. Kalau kata itu pun boleh menyejukkan, jadi 2 dah. Sebab tu dia pusing, kok mana pusing tajuk dia. Kita bagi tauhid, tajuk dia nak mengesah Allah. Hanya kudrat Allah lah berlaku apa-apa pun. Walau pada adat
adat dia kok ni. Kalau masalah rentang gitu. Ketiganya biasa berlaku selari-selari. Apa dia? Tidak dengan tidak. Bila tidak, mari tidak. Dia panggil dua adat dia. Seperti tidak sejuk dengan tak maning. Tak mari sejuk lah. Sebab apa? Sebab tak maning. Sejuk nak mari ke mana? Itu adat saja. Tapi kadang-kadang ada sejuk dengan tak maning boleh. Akak jawab kok mana pusing pun boleh. Akak jawab harus. Kenapa? Bukan sabit kerana tidak. Bukan sabit kerana tak mandi itu yang menyebabkan kita tak sejuk. Tapi kerana Allah yang tak beri sejuk. Tu ngaji tauhid dia pergi mari kok tu ngaji kok. Tu dia panggil ilmu tauhid. Ilmu mengesah Allah Ta'ala. Cuma pada adat cekak dia tu lah. Sebab kamu ni tak sejuk ni. Nak sejuk kena tu tak maning pun. Adat bercakap. Sakat adat sudah. Jangan awak di akal. Akal jawab boleh jadi belakang. Tengok. Namun pak berlaku adat selalu-selalu lah. Tiada dengan ada. Seperti tak lapar dengan ada makan. Lapar tak akan ada sekali-kali. Bila mana? Bila ada makan. Nampak lagi. Duk jadi banyak orang tak? Oh, berlama-lama orang. Bukan dekat orang menatang begitu. Dia panggil apa? Semua tu dia panggil adat saja. Akak jawab harus saja. Kok ni boleh, kok ni boleh. Hakikat dia apa dah? Allah beri belakang. Baru pasal skru kena. Ingat mengaji Tok Imam Ibrahim dia kata kena. Kita mengaji tauhid ni pasal skru bi kena molek kata. Kalau pasal tak skru molek ibarat kita pakai baju singlet buh balik luar, jaket boleh dalam. Jadi pening. Dia kata singlet buh dalam, jaket balik luar. Spendol balik dalam, seluar balik luar. Jangan seluar balik dalam, spendol balik luar jadi Superman. Ngaji tauhid ni kalau skru sebutir gitu baru boleh kita bercara molek. Hukum adat, hukum akal. Kalau rumah ikut dan bercelaru habis lagi. Pegang kok ni tapi faham kok ni mak dia nak pening. Tengok kalau masalah habis batu. Dan seumpamanya daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang jadi. Semua tu adat saja tuan-tuan. Hakikatnya Allah Ta'ala yang beri belakang. Situ ada kudrat Allah. Mana dalil? Allah wa ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang buat kamu semua dan barang yang kamu lakukan. Segala pekerjaan kita hak makhluk ni bukan manusia saja. Segala berkata aku yang umur perbuatan umur tu pun aku yang beri bekal. Habis dah kita. Cuma pada adat yang kita hukum itu. Kalau mau sonai faham. Tengok. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan. Hak tu selalu dia. Yang berlaku dan kebiasaan jadi. Benar hak tu berlaku, hak tu jadi gitu. Ada makan, kenyang. Tak ada makan, lapar. Orang banyak dengan orang sikit. Lawan bergaduh, menang orang banyak. Menang orang banyak. 1000 orang lawan orang 100, menang dia. Wajib menang 1000. Sebab apa? Duk tengok banyak lah. Akal jawab boleh jadi sikit menang, boleh sikit banyak menang. Sebab tu perang Badar lawan Nabi Muhammad, orang kafir pegang dengan adat. Kita banyak menang, lawan sikit. Alat senjata kita canggih, tengok jadi perang. Demo hak alat cukup, kita tak nak pun kalah dia masa. Pada adat gitu. Tapi pada akal jawab boleh jadi kok ni, boleh jadi kok ni. Sebab apa? Menangkanlah Tuhan pegang belakang. Maka Allah memenangkan tentera Badar.
Walau senjata tak cukup dengan keadaan lapar bulan Ramadan lagi, baju besi pun tak ada, lawan tentera kafir yang hebat ramai 1000 kan, Allah menang hakiki. Baru kita faham boleh ni. Sebab tu akal tak semua yang beri bekah Allah, cuma pada adat itu. Tengok. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Hukum adat 3 bahagian. Pertamanya wajib adat, wajib pada adat. Apa dia? Duk ulang 3-4 kali jadi wajib adat. Macam tu saja. Benda yang adat dah berlaku selagi macam tadi ya. Buat gini jadi gini, buat ini bukan sekali, beribu juta kali. Wajib dah buat gini jadi gini. Kena faham tu. Hakikat sebenarnya kalau kau ni pun boleh tak? Boleh pada akal jawab. Pada adat jawab mustahil. Pada adat berlawanan. Tak biasa. Dan mustahil adat. Apa mustahil adat? Berlawanan daripada wajib adat tadi. Makan banyak tak kenyang, mustahil lah. Tapi jangan buh di otak, jangan buh di akal, buh di mustahil di adat. Tanya akal jawab boleh jadi kok ni, boleh jadi kok ni. Akal jawab itu. Sebab apa? Akal ni kan dia pegang kata kalau nak pusing kok ni boleh Tuhan buat, nak pusing kok ni boleh. Benda tinggi dengan benda rendah. Kita hanya air sungai buat tebing gitu. Boh benda atas wajib dia golek bawah. Boleh tak benda bawah golek ni atas? Bisa tengok. Buatlah. Maka kita kata kena buat tebing gitu, boh bola golek. Wajib golek. Bukan sekali semua benda gitu. Tiba-tiba dia kata benda bawah ni atas, mustahil lah. Mustahil apa? Mustahil pada adat tak bisa jadi. Tanya akal jawab boleh naik kok tu boleh, naik kok tu boleh. Kenapa? Bukan kuasa tinggi rendah yang menjalankan semua. Tuhan boleh beri kok ni, Tuhan boleh beri kok ni. Ni pegang ni kita akidah kita. Bukan nanti nak jadi banjir tu kerana hujan. Tapi pada adat dia kalau banjir hujan. Nak banjir selalu hujan dulu. Tapi kalau tak banjir hujan, mustahil lah musim kemarau nak banjir. Nampak lagi? Pada adat mustahil tak? Mustahil ada. Tu ada lagu kumpulan, aku ingat tahun 90-an. Satu kumpulan. Nama dia kumpulan Dinamik. Lirik lagu dia saya ingat lagi tu. Buat hukum adat, hukum akal. Dia kata banjir dalam kemarau, dia kata. Mustahil bagi diriku. Ada kata panas apa? Adalah lagu tu. Saya ingat lirik lagu tu. Bila banjir dalam kemarau, mustahil lah. Lagu dulu-dulu ni dia sakut dengan hukum juga. Nampak lagi? Banjir dalam kemarau boleh jadi banjir? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada adat. Tak bisalah kemarau jadi banjir. Melainkan duk jadi selalunya banjir ni ketika hujan. Tapi pada akal jawab harus tak hujan boleh banjir. Kalau Allah kena ni nak faham kan? Kerana apa? Yang duk jadi banjir sebab hujan ke sebab Allah? Kerana hujan juga makhluk Allah. Kalau Allah kata hei hujan serat, masuk serat dia. Hei air terbit, bukan nanti turun di langit, terbit ke bawah boleh. Banjir Nabi Allah Nuh bukan turun hujan saja, terbit air bawah dapur, tenggelam habis. Kita tak kerti hukum adat lah. Tu yang nak cakap kadang-kadang pemimpin bila kena gunung berapi di Indonesia, kita bawa terbit kenyataan, kita tidak bimbang dan gusar. Jangan terasa terkejut.
Kerana kita bukan garis. Malaysia tidak berada di dalam garisan gunung berapi. Aku gerak. Pada adat mustahil berlaku gunung berapi di Malaysia. Sebab nak kena ada gunung berapi, kena ada gunung berapi. Di Malaysia ada gunung berapi tak? Tak ada. Tapi boleh tak pada adat mustahil. Pada akal gunung baling tu api boleh tak? Nak tanya Allah. Cik tengok dengan geografi sains, tak akan jadi. Bukan tak jadi putus tu, tak jadi pada adat. Pada akan jawab boleh. Kalau Allah Ta'ala nak waktu api tenggelam habis kita Malaysia ni boleh. Kenapa kan gitu? Ni jangan bimbang, jangan gusar. Cekaklah kita minta lindung dengan Allah. Tuhan nak beri jadi satu benda, bukan sabit ada garisan, tak ada garisan. Allah Ta'ala beri timpa gunung berapi di Indonesia. Kita pun cek-cek, oh memang Indonesia termasuk kawasan garisan gunung berapi. Ya, pada adat kawasan yang akan kena gunung berapi, kawasan yang berada dalam kawasan gunung berapi. Jadi kawasan tak ada gunung berapi, mustahil terjadi kena gunung berapi. Tetapi pada akal jawab harus. Tuhan nak bubuh malam ni api, kita nak kata apa? Ini akidah kita. Tapi kita pegang semata-mata benda tu, itu golongan qadariyah dia lagi. Bukan sunnah wal jamaah. Jadi kuasa Tuhan tak ada kuasa. Yang duk jadi benda ni kerana garisan tu, dia tak kira ni. Jaga molek-molek. Kawasan tak kena banjir, kena banjir. Kawasan tinggi mustahil kena banjir. Tapi Allah nak bagi banjir tak? Mustahil ada. Akal boleh jadi. Adatnya kawasan rendah banjir. Tapi tinggi pula boleh. Tu dia panggil tu. Kenapa tu? Kalau musannaf rahimahumullah. Kita jenis tu kadang-kadang tengok di kada fakta tu. Kita Islam ni orang berakidah ni bukan nanti fakta, melawani fakta boleh. Sebab Allah Ta'ala takluk kuasa dia melebihi segalanya. Ya, nak tanpa pun dia boleh buat. Gunung kau jadi gempa bumi, goncang bumi kau belah Indonesia ni. Kita sini cakap besar lah. Kita tidak bimbang. Kita bukan kawasan gunung berapi, kita bukan termasuk kawasan gempa bumi. Lah, gempa bumi bukan nanti kawasan. Malaikat ni sodok kocok. Mucek garisan tak ada. Dia bukan kira garisan. Hei malaikat sodok Malaysia gocang. Cek tengok tak ada. Faham lagi. Jangan nak kira gitu. Kita nak pegang di kawasan tu. Tuhan nak buat tengok kisah Nabi Allah Lut. Bukan kawasan kena gocang bumi pak. Malaikat mari daripada Juh, berhenti rumah Nabi Ibrahim, lebih kurang 50 mil daripada tempat Nabi Lut. Nak bayar kata goncang gempa bumi ni bukan sabit kerana ada kawasan, cuma pada adat itulah, kerana malaikat kocok. Nampak gitu tuan. Sebab tu jangan duk sombong Malaysia tak akan kena sekali-kali. Mu jangan tebang. Rumah buat maksiat banyak, dia hantar mari kocok, terkakang kita. Tengok kalau sana bagi kena hak jahat-jahat saja tak apa, tok lebih apa kena terus. Nampak tuan-tuan? Kena faham akidah kita macam tu. Akidah kita macam tu tuan-tuan. Walau pada fakta macam ni, tapi kita beriman pada Allah, itu semua adat saja. Kalau Allah nak buat tang mana pun tak kira. Sebab tu jangan dabik dada. Kita tak bimbang. Kita bukan kawasan gunung berapi. Kita tak bimbang. Kerana kita bukan kawasan yang kena tsunami. Kita tak bimbang. Kita bersiap siaga. Cakap begitu. Cakap molek-molek lah, ya Allah, minta tolong supaya Allah lindung kita dari segala bala bencana. Kerana Allah tak kira pun siapa dia boleh buat. Pada akan jawab kau mana pun boleh buat. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Gitu.
dan harus ada 3 hukum adat, 3 butir. Wajib ada, mustahil ada, harus ada. Nampak lagi. Wajib adat macam mana? Berlaku banyak kali tu wajib adat. Berlawanan pada berlaku tu mustahil adat. Bermula wajib adat itu barang yang pasti jadi dan pasti berlaku mengikut pada kebiasaan. Biasa-biasa baca tak? Seperti makan banyak wajib apa? Yakni pasti atau tentu kenyang. Jangan kita pegang di makanan untuk mengenyangkan. Cuma pada adat macam tu. Arwah mak saya bisa royak orang kampung dia. Sampai masuk hospital. Makan moktan putih. Zaman tu moktan putih lah. Orang tak tahu lah. Moktan putih ni kita makan sedap lah. Sekali telan, kali putih. Tak sutil, lepas sutil. Moktan putih zaman dulu. Dia nak masak-masak mana? Telan. Tak boleh nak menyawa, begok tak boleh. Buat pergi sepeta. Doktor pang kau belum tubik. Boleh kekak lah. Nyawa. Dia mau tanya pakcik makan banyak mana? Pakcik tak makan banyak dia doktor. Banyak mana pakcik? 1 dahan. Dia doktor dia tiba sedahan. Bukan sangat kenyang dah. Sebab sedahan sikit ni. Kalau makan 10 butir teruk dah. Sedahan. Tak boleh nyawa semua. Hamuk tan butir. Macam makan wosto lah. Telan butir. Sak dia buat lah weh. Sebab apa? Adat bila makan banyak wajib. Adat lah. Kalau Tuhan tak dikenyang boleh. Pada akal harus saja. Atau dia kata, dan apabila bakar dengan api. Apa lagi? Kita nak bakar api tak kira lah api dapur kah, api pakai gas kah, api pakai kayu kering, kita tak kira api pok lah. Maka tentu dan pasti hangus. Tu dia panggil wajib adat. Tak apalah faham gitu. Jadi apa perkara berlaku kita pegang pada adat. Apa lagi? Gi mengaji lama. Duk di pondok, duk di sekolah, mengaji lama, wajib pandai. Alah. Tak pandai ke? No ngaji lama. Kita ni kelik mari. Tanya akak jawab harus pandai, harus benong. Sebab apa? Bukan sabit lama tu beri pandai. Kalau lama tu pandai kak, tiap-tiap orang yang lama semua pandai. Lama tu juga makhluk Allah, masa. Kalau kita pegang semata-mata ngaji lama macam mana? Wajib tu wajib pada adat. Kalau ngaji 3 hari kena pandai. Kena mengaji 10 tahun, 15 tahun. Baru boleh buka pondok jadi tok guru sakan. Tu pun adat lah. Pada akal jawab harus pandai, harus tidak. Tapi selalunya kita tu kalau ngaji pandai, kelak jadi ustaz guru sakan. Kalau ngaji pondok lah, kalau ngaji universiti pun macam tu lah juga. Adat lah. Bukan masa tu bi pandai. Bukan guru bi pandai. Bukan kitab bi pandai. Tanya akal jawab boleh pandai, boleh tidak. Okay. Mengaji sah mustahil pandai. Apa hari ni? Nah hari klik-klik pandai lah. Mustahil tu. Mustahil pada ada. Pada akal jawab boleh jadi kalau Allah nak beri. Tu dia panggil ada ilmu laduni tu. Tapi tak berjumpa lah seko-seko. Saya ingat budak pondok pergi ngaji lapis tua. Zaman orang tua dulu bukannya pergi hantar pondok, dia tok di pondok. Pok orang siap-siap ni. Kami nak tok pondok, bukannya buat pergi anak pondok, dia tok. Pada duduk ke rumah baik pergi tok pondok. Jadi ke budak ni pun tik malah. Pandai dia mau cerita sendiri, dia tua ni. Kami gigi mengaji dia kata, pok tok itu tak bisa kita tengok orang tua dulu. Lepas gigi tu ya. Mu nak makan pun tak pasal zaman tu. Lepas tu dia kata tak ada sebulan klik lah.
Pelik pak dia tergena muklik lah. Pak pun kan tupa pak anak dia seretuk pergi kan. Anak dia pandai kan. Pak dulu masa kami pergi dulu, anak murid tu guru sikit. Jadi ada ilmu lagi lah. Lo ni bila sebulan pakak mari ramai, tok guru pun habis ilmu dah lah. Pakak ambil banyak. Dia bahu pak ni. Nak ngaji pak dia tok guru habis ilmu, kami jadi ramai lah, tok guru pun habis lah ngaji. Belakang parang aku dak lebah. Lo ni duk saya macam kedai paluk kok dong. Kadang kami lu jatuh duk bahu kat tua. Nampak lagi. Jadi jangan duk pegang kata kerana lama tulah kita jadi pandai. Dah Tuhan bi pandai. Cumanya mustahil pada adat dia mengaji sehari dua nak pandai tak boleh. Tapi pada akal jawab harus boleh kalau Allah Ta'ala nak beri. Supaya kita tengok orang tua lah 80, 70 umur mari mengaji. Nak agak-agak boleh mengajar tak? Mustahil lah nak boleh mengajar sebab tak bisa jumpa. Harang alih botak tak kenal 60 baru masuk pondok. Boleh main jemaah lah. Nak mengajar apa ni? Lidah kelaping dah. Pada adat mustahil sebab jarang tak bisa jumpa. Tapi akan jawab boleh jadi. Kalau Allah Ta'ala jadi masuk umur 60, Allah panjang umur 120. Pergi mengaji boleh. Kalau Allah lagi boleh. Akan jawab bukan apa? Bukan sabit tua atau lebih pandai, bukan sabit muda. Allah beri. Cuma pada ada kedok adalah 60 ni cara kecil ni darah tinggi go. Nak ingat tentang pak dah kek tak dah. Nak mengapa mata, nak mengapa hadis Quran tak ingat dah. Pada ada. Tapi pada akan jawab harus sebab tu jangan putus asa dengan mengaji. Ngaji ya? Kalau Tuhan nak beri reti, reti. Bukan kerana Tok Guru pandai mengajar tak. Cuma pada adat gitulah. Pada akal jawab harus saja. Baru kena akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Mari Tuhan saja tak nak kita. Kalau kita boleh pergi pandai juga, kita kemah sama dengan Tuhan. Tok Guru tak boleh buat apa. Alat tak boleh buat apa, masa tak boleh buat apa, kita tak boleh buat. Cuma pada adat. Baru faham. Ni nak fikir pala lagi duk puas tak puas hati gitu. Macam mana dia tu mengaji sak pandai pada aku ngaji lama. Mu nak heran tak lama. Tuhan nak beri. Itulah. Tengok kita tak boleh hatur tuan-tuan. Allah Taala boleh. Sebab tu hatta nak mengaji jangan duk bimbang. Masalah pandai tak reti. Hajar lepas tanggungjawab. Kalau Allah nak beri, reti lah. Belamak kita ni pak ni harta daripada pesti masuk sekolah Arab, pergi pondok pula, kelik pergi mari, tak jadi macam kita putih tak ni. Alah tak itu. Pak ni mepek kat sana ayat, kelik nak pakai topi congoh nak, belakang parang. Pak ni lilik serban pun tak mau, nak buat dari bangkilan. Yang anak sekolah lagi hatta kok menengah buat tak ni, hatta kok sekolah sen ni, jumpa kok mana tu pergi menadah kitab mana klik boleh jadi ustaz. Alah dah weh. Belum kau jadi nak kata kita boleh hatur saja keputusan Allah Taala. Jangan di pasar. Ustaz Syahril lu. Dia cakap orang putih. Dia bukan jurusan pondok pun ni. Tapi memroyak muka surat berapa? Kita kuliah ayat berapa? Surat apa? Cikgu Abu. Ustaz Abu. Tak tu deh. Alam Tarokai. Surah ke berapa? Baris berapa? Ayat apa? Aku pun tak tahu orang cabut ni. Tapi dia tu. Tapi dia mengaji pak. Kerja bank dulu. Speaking. Tapi kalau Allah tak boleh menunjukkan kita boleh hatur jalan nak beri bekah adalah Allah. Kita hatur jalan pondok ngaji pasti terbit mari jadi penyanyi rock nak kata gitu. Barulah faham tak? Kenapa hang itu? Cuma selalu dia kalau kita hatur kok tu jadi kok tu lah. Takkan tanam pokok betel nak jadi pokok labu, tetapi boleh jadi. Sebab apa? Segala perkara ni Allah Ta'ala punya kerja. Cuma pada adat. Tak apa lah. Faham gitu. Jadi kalau kita tua ni nak mengaji boleh pandai? Boleh. Umur 40 lah 50 ustaz saya ni nak boleh pandai kan? Boleh. Harus pada akal.
Walau mengaji tua. Selalu dia kena mengaji dia kecil lah, nak pandai. Tapi mengaji tua pun harus Allah Ta'ala lebih pandai. Baca kitab pun boleh, tuan-tuan try tengok, tak percaya. Tapi ngaji suruh lah. Kalau pakai tan telinga, kan pakai habis kot benda tu. 2 kali mari tan telinga, 3 kali mari tan telinga, start mutu, start tak boleh bayar apa. Dia royak yang baik, tinggal yang jahat. Bulan depan pun dia suruh molek lagi tu, tak ingat dia. Aku nak ngaji sungguh, dia tengok pekakah lah, dengan ada pesing, dengan ada kitab. Tengok pada cuma pada adat dia gitulah. Kalau dengar telinga ni pakai sudah gitu ya, adat juga tu pun pada akal jawab harus pandai kalau Allah beri. Tok kenali tu anak murid dia, saya ingat tu guru dia duk menyaku ya. Anak murid mari saling tabatan benar atas batas. Dia baca Quran, kitab sebutir tak ada. Anak murid jadi aling ngaji macam tu ya. Kita ini buat dengan tepat ekor kipas sampai boleh terbang. Hidup bengong-bengong juga. Lapuk juga melahan. Dulu pakai pelita minyak gini. Aling sebab apa? Bukan sabit cerah, bukan sepat molek lebih pandai. Allah Ta'ala lebih pandai. Kenapa hukumakan hukum tak tu? Tengok habis. Dan seumpamanya banyaklah. Jadi mengaji jangan putus asa tuan-tuan, reti hukum akal hukum adat. Cuma pada adatnya mengaji lama pandai, pada akal harus kalau Allah Ta'ala kenaki. Allah Ta'ala kenaki. Kita mengaji muda-muda, pada adatnya mulailah otak clear. Ingat masalah pun tak ada lagi, mengapa boleh cepat? Mustahil lah mengaji tua nak boleh, sebab dengan penyakit, dengan otak ingatan hilang. Tapi pada adat, pada akal boleh jadi kalau Allah nak beri. Jadi ustaz umur berapa dah? Aku mengaji 40, boleh jadi. Ustaz Zuri di Seding, kawan saya kata dia masuk umur 20 lebih lah. Lo ni buka pondok Allah. Dekat 30 umur pergi mengaji Iqra' asal. Kawan saya sebut. Tapi dia suruh-suruh ngaji buka pondok. Kita pun nak malu muka. Kalau selagi nak buka pondok ni masuk di pada umur 15 lah. Ni masuk kat 30 lah. Boleh. Kenapa? Kalau Allah nak beri. Tengok lagi. Cuma pada adanya payahlah. Pada akal harus diterima. Kalau Allah nak beri boleh jadi tuan-tuan. Tengok kita. Kalau musnah sikit lagi dah. Dan mustahil pada adat ialah barang yang tidak biasa berlaku, barang yang tak biasa jadi dan tak biasa jadi. Dia panggil apa? Mustahil ada. Benda tak biasa jadi dia panggil mustahil lah. Jadi mustahil berlaku gitu. Seperti tadi lah, nak berlaku kena banjir tak kemarau ni. Banjir dalam kemarau mana boleh, takdir yang menentukan. Seperti makan banyak tak kenyang, mustahil lah, mustahil ada. Bakar api tak hangus, mustahil lah, mustahil ada. Harus akal. Akal boleh jadi. Api bakar tak hangus boleh. Mana dalil Nabi Ibrahim dibakar Namrud? Di situ dengan api setinggi-tinggi burung terbang jatuh dalam api Namrud. Sampai nak masuk dekat tak boleh. Buat menjenik. Apa menjenik? Sejenis terbih kalau kita panggil. Terbih besar lah. Bubuh orang panggil apa? Tarik sini ni. Bubuh getah ni tarik ni. Menjenik. Untuk orang tembak dulu ni. Zaman perang dulu itulah. Tembak dulu nak bubuh masuk di tembak tu. Demo pun Nabi Ibrahim sini. Namrud panggil segala tentera dia tarik ni tak bergerak dengan mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Tentera dia turun habis geng tarik tak gerak langsung. Last sekali panggil bapak dia Azar, bapak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni minta pada Allah
maka dengan izin Allah bergeraklah. Pak masuk Japur. Pak pun kafir. Pak Nabi Ibrahim kerja jual tokong. Pak dia masuk. Sebab tu bapak ni mulia tuan-tuan. Ni ibu bapak mulia tuan-tuan. Jangan duk kata tak ketahuan. Habis lah. Tengok kisah Nabi Ibrahim macam mana. Bila pak dia masuk, bergerak. Piung punggah. Terbang Nabi Ibrahim, jatuh dalam api. Pakat tepuk tangan. Kalau tegur saya ayat dah. Ingat roh Pak Sucuh. Dia baca kata, tepuk tangan ni tak boleh kata. Ini perbuatan jin Namrud. Kita akan tepuk tangan. Tepuk tangan. Maka bertepuk tanganlah mereka bersorak. Kita kena katakan, kita kena takbir. Bila serenok takbir. Tepuk tangan ni perbuatan jahiliah. Tapi mana boleh larang orang ramai nak lah itu. Kita seorang tak tepuk tangan, dia mau tepuk jenis keringih. Kita nak kata apa? Larang orang ni tak kerti kedarah ni tuan-tuan. Oh, dia kata kita macam-macam lagi. Sok-sok dia kata ketinggalan zaman lah tu pula dah. Maka bertepuk tanganlah demo keliling api. Tengok Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril Allah perintah tanam pokok bunga. Tanam pokok bunga. Dalam api tanam pokok bunga. Hidup kan? Tak jeruh pun mapuh pokok bunga. Tapi dalam api hidup pokok bunga. Makan dengan roti, duduk tak kerusi. Itu dia. Di situ dalil kita pegang tadi. Pada ada api duduk panas, bakar berlama. Pada akan jawab, boleh jadi bakar, boleh jadi tak. Tu Allah buat kisah Nabi Ibrahim tu. Bunga dalam api hidup ke mapuh? Pada ada mapuh. Pada akan jawab, boleh mapuh, boleh tak. Kenapa? Nabi Ibrahim pokok bunga hidup segar. Tu dia duduk tak kerusi. Baju tak jadi apa. Ini akidah kita tuan-tuan. Tu yang ulama buat hukum adat tu. Semua ambil di Quran. Panah api tu tak lebih kesan. Kenapa? Api pun ikut perintah Allah. Kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ulama Hurai kata apa? Berkata kami, yakni Allah, ya na wahai api, sejuklah. Kalau sejuk saja mati juga. Wassalaman, selamatkan Ibrahim. Allah selamat dia dengan pokok bunga, pada makan roti lagi, bakar lagi. Kita tak boleh teh lah. Kita bukan Nabi. Kita kan habis cuci kelas. Kita pakai teh api letter tu. Kita bukan derajah tu. Di sinilah Tuhan buatlah Quran tu. Ulama buat kitab ambil Quran lah. Sebab tu jangan kata ulama karang kitab bid'ah. Ni semua ni bid'ah ni, kitab Jawi ni ambil di mana, kitab kuning. Ambil di Quran lah, jangan bengong. Ambil kisah situlah buat hukum ni. Kita nak erti hak tu tak erti, tengok situlah dia buat hukum tu. Kisah Nabi Ibrahim sembelih, kisah terbakarnya Namrud membakar tu, semua tu kisah pula adat. Kisah perjalanan Nabi dari Isra Mi'raj dari Isra daripada Mekah ke Madinah. Pada adatnya 3 bulan berjalan baru sampai. Tapi Nabi buat semalam. Sebab apa? Nak ajar kita pada adat jauh tu boleh sampai, wajib lambat, mustahil sampai cepat. Pada akan jawab harus benda jauh sampai sesaat boleh. Boleh tak? Benda jauh ni pada adatnya lambat tak? Lambat. Saya nak mari ni ke sejam deh. Sebab jauh. Pada adatnya. Tapi kalau Tuhan nak habis minit boleh. Tapi mustahil lah, mustahil adat. Sebab tu Allah kisah Ratu Balqis. Sehingga sana Ratu Balqis sekelip mata ya boleh mari kepada Nabi Sulaiman. Padahal sabak tu jauh. Pada adatnya benda jauh ni lambat. Tapi pada akan jawab jauh ke dekat ke harus saja lambat. Baru kena. Tu yang Allah Ta'ala kisah dalam Quran dikarang kita oleh ulama buat kita. Jadi kita hak baru-baru jangan duk tak kawan kita tutup guru pondok ni, kita kuning ni. Kerana demo semua ambil Quran hadis, demo reti pada kita. Kita mudah ada CJ ya.
tu komplain pula bid'ah lah, tak betul lah. Apa jasa kita? Nah, jasa kita sebab dia mau PhD, sebab beri master, saya masdar ya. Ulama dulu ni berjuang ni, baca kitab ke orang kampung, baca ke masyarakat, boleh tahan akidah sampai hari ni. Dengan kitab-kitab macam ni ya. Mari hal lebih baru ini kena tak betul belakang ni. Kena buat ni, ambil di mana ni semua tak ada zaman Nabi. Cari kayu cabang boleh tekak, rejang masuk dalam pecah ni. Jangan jadi bengong nak kita hari ni, jangan duk turut orang-orang yang suka membida'ah, suka pakai tibai, ikut suka kutuk alim ulama hak dulu-dulu yang banyak jasa pada kita sampai hari ni. Kita peganglah dengan ajaran orang tua-tua kita hajar ni, kitab-kitab kuning ni. Teruslah tuan-tuan, jangan takut tuan-tuan. Semoga Allah panjang umur, sihat tok-tok guru kita yang boleh mengajar kitab-kitab kuning ni. Berarti sekat tu dulu. Dah. Seperti makan banyak tidak kenyang, bakar api tidak hangus, dan umpamanya dari perkara tidak bisa jadi dan tidak bisa, dan harus pada adat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.